Seterusnya, kita akan membicarakan berkenaan dengan satu idea baru yang dinamakan sebagai stream function. Okay, stream function is a mathematical device which describes the form of any particular patterns of flow. It is shown by Greek letter, this one, called psi. Namanya adalah psi. Dan stream function ini sebenarnya ia adalah reflect kepada volume flow rate. So jadi maksudnya kita kena ingat semula rumus untuk volume flow rate adalah Q sama dengan AV. Okay. Tetapi di dalam tajuk ini kita memulakan pengiraan berkenaan dengan stream function sebagai dengan menggunakan idea velocity. So V sama dengan Q per A. Okay. Kerana apa? Saya harap pelajar boleh nampak hubungannya. Di dalam differential method, kita mengira nilai U. Dan seterusnya, kita kata kita mengira continuity equation, kita akan bermula dengan idea had laju pada setiap komponen. Had laju pada X dan Y ataupun had laju pada R dan theta. Oleh itu, untuk mendapatkan nilai psi, kita perlu bermula daripada velocity. Okey, ini adalah Greek letter, kita panggil psi. Okey, penulisan dia memadai untuk awak buat seperti ini. Okey, saya harap awak boleh menulis nilai psi sama ada nak tegak pun boleh, nak condong sedikit pun boleh. So, ini adalah nilai psi iaitu stream function. Okey, maksud stream function di sini ialah stream di sini sama je iaitu kita kata patterns of flow. Maksudnya sekiranya ada satu pipe di situ. So kalau kita track di mana molekul ini bergerak, so itu adalah pattern pergerakannya. Okay. Kerana apa? Sekiranya garis lurus, katakan kita ada pipe di situ, so flow pattern dia adalah garis lurus. So jadi kita tak susah sangat. So andai kata kita ada satu objek di dalam aliran kita, ada objek di sini, okay, mungkin aliran flow pattern akan berubah. Okay, jadi di dalam tajuk ini kita ingin melihat bagaimana flow pattern itu boleh dikira secara matematik. Okay. Itu yang dikatakan stream function. Okay, secara ringkas, saya harap pelajar dapat ingat stream function adalah satu mathematical expression ataupun equation yang menggambarkan pergerakan aliran. Okay, ia ditulis dengan psi dan ia sebenarnya adalah reflect ataupun ia sememangnya nilai volume flow rate. Okay, volume flow rate rumus dia adalah Q sama dengan AV. So unit dia adalah meter padu per second. Itu sebab kita kata volume. Kerana dia meter padu. Okay, berkenaan dengan M dot, kita kata dia mass flow rate. Kerana apa? Kerana kalau kita tengok unit dia menulis sebagai kilogram per second. So, jadi saya harap pelajar dapat alert sedikit terms. Sebab kadang-kala di dalam ujian ataupun final exam, kita hanya menulis mass flow rate ataupun volume flow rate. Okay, jadi pelajar sendiri yang menentukan sama ada ia adalah Q ataupun ia adalah M dot. Okey, seterusnya, bagaimana untuk kita mengira atau kita memulakan pengiraan psi ini? Okey, kita bermula dengan Cartesian coordinate di sini. Okey, kita gambarkan dahulu gambaran seperti ini. So, yang ini saya rasa pelajar tak perlu, bukanlah satu perkara yang baharu kerana kita di dalam nota yang sebelumnya kita telah menggunakan bentuk ini. Seolah-olah kita mengatakan bahawa ada satu elemen di sini berbentuk empat segi. Dan kita anggap jarak di sini adalah dy dan jarak di sini adalah dx. So, apa maksud dy dx? Maksudnya adalah a small portion. Maknanya sebahagian kecil daripada paksi x dan sebahagian kecil daripada paksi y. Dan kita tahu bahawa had laju komponen pada paksi x ialah u dan had laju komponen pada paksi y adalah v. So, ini sahaja parameter yang pelajar perlu imagine untuk memulakan pengiraan tentang psi di dalam Cartesian coordinate.
Okey, oleh kerana kita mengetahui bahawa psi ini sebenarnya ialah kadar alih ataupun rumus dia seolah-olah Q sama dengan AV. Oleh itu, kalau kita terbalikkan, kita akan dapat V sama dengan Q over A. Okay. Dan oleh kerana kita kata kita tidak menggunakan simbol Q, kita menggunakan simbol psi. Jadi kita kata daripada sini, kita mengubah penulisan kita menjadi V had laju sama dengan psi dan A. Okay. Pelajar kena ingat basic idea yang ini dahulu. Okey, setelah pelajar tahu basic idea ini, kita kata bolehlah kita cuba menulis apakah hubungan had laju U di sini dengan psi yang ada. Oleh itu, kita boleh menulis sebagai U sama juga dengan d psi dy. Jadi pelajar boleh nampak U di sini adalah had laju. D psi di sini sebenarnya ialah kadar alih yang ini. Dan dy di sini ialah area. Okay. So, kalau kita lihat, kenapa kita hanya mengambil dy sahaja? Kenapa kita tak buat dy dz? Okay, yang ini jawapan dia mudah. Pertama, ketika kita mengira continuity equation, kita dapati kita masukkan nilai z, tetapi nilai z kita boleh cancel out. Satu ketika nanti, di akhir pengiraan, kita boleh cancel out, cancel off. Okay. So, jadi sebenarnya di dalam kes ini saya ringkaskan, sekiranya pelajar mengira di dz juga, boleh, tiada masalah. Tetapi di akhir pengiraan nanti, pelajar akan cancel out juga nilai dz tersebut. Oleh itu, selalunya di dalam buku teks berkenaan dengan perkara ini, kita beranggapan bahawa untuk keadaan ini, kita anggaplah bahawa lebar partikel yang kita ingin selesaikan ialah unity. Ataupun lebarnya sama dengan 1. So, jadi sebenarnya di bawah ini adalah dy darab dz. Tetapi nilai z tu adalah 1. So, dy darab 1. So, akhirnya dia kekal menjadi dy sahaja. Okay, boleh faham Saya harap pelajar dapat faham idea tersebut. Kerana selepas ini, saya tidak akan menggunakan nilai dz. Okey, oleh itu ada setengah buku yang kadang-kala dia menggunakan nilai psi ini. Unitnya adalah meter square per second. Kenapa dia menggunakan meter square? Kerana dia beranggapan nilai z hanya 1 unit. Jadi 1 unit tu seolah-olah tidak ada unit. So jadi dia pakai m square per second. Okey. Ada setengah buku dia menggunakan m cube per second. Kenapa cube? Kerana psi ini sebenarnya adalah Q, iaitu kadar alih, di mana rumus dia adalah meter padu per second. Okay. Ini saya harap pelajar dapat faham bila membaca buku teks atau membaca soalan. Okey, kita pergi sekali lagi berkenaan dengan perkara ini. So, jadi kita tahu bahawa komponen had laju adalah U. Oleh itu, hubungan di antara U dengan psi kita menulis sebagai d psi dy. So, maksudnya, kita tahu bahawa V sama dengan d psi, V sama dengan Q bahagi A. So, jadi kita tahu bahawa U di sini sama juga dengan kadar alih yang melalui di sini dibahagikan dengan area dia. Jadi, dy darab 1. Okey, untuk V, perkara yang sama. Kita ada had laju V di sini. Dan ia adalah kadar alih pada paksi Y, d psi, dibahagikan dengan cross-sectional area. So, kita ada dx didarabkan dengan 1. So, jadi kita ada bahagi dx. Cuma, selepas ini, kita akan saya akan memperkenalkan stream function untuk polar coordinate. So, di dalam polar coordinate, kita dapati bahawa sekiranya sesuatu objek itu berpusing seperti ini, kita dapati bahawa ia kemungkinan ada 2 arah. Kemungkinan satu objek itu berpusing pada clockwise ataupun sesuatu objek itu berpusing pada counterclockwise. Jadi, kita tahu bahawa velocity adalah vektor. So, vektor ini maksudnya magnitude kita perlu ambil kira, direction pun kita perlu ambil kira. Oleh itu, dan kemudian next step kita akan combinekan
polar coordinate dengan Cartesian coordinate. Oleh itu, kita perlu untuk make sure coordinate direction kita standardizkan. Okay. Oleh itu, pelajar ingatlah perkara ini. Kita mengambil idea bahawa negative sign need to be added because the rotation direction is counterclockwise. So, yang ini kita kata kita menggunakan universal law ataupun kita kata common law yang digunakan oleh saintis. Sekiranya sesuatu pergerakan itu adalah counterclockwise, melawan arah jam, kita anggap itu adalah tanda negatif. So, kenapa kita anggap V sama dengan negatif d psi dx? Kerana kita beranggapan bahawa sekiranya kita menolak kotak tersebut daripada kedudukan ini, kita dapati kotak itu kemungkinan akan berpusing counterclockwise. Oleh itu, kita berilah nilai negatif di sini. Ada sesetengah buku, kalau ia hanya membicarakan Cartesian coordinate sahaja, kemungkinan dia tidak letak negatif. Kerana keperluan pada sudut itu tidak ada. Tetapi di dalam silibus kita, pastikan pelajar kena letak nilai negatif. Okey, kita pergi kepada polar coordinate. Kita membicarakan perkara yang sama, iaitu stream function. So, pertama kita cuba melukis gambar rajahnya, iaitu seperti ini. Kita ada satu slot seperti ini. Okey, jarak ini adalah dr. Okey, dan jarak ini adalah r d theta. Okey. So, kemudian kita boleh mengira kadar alih yang memasuki pada kedua-dua bahagian. Okay, so jadi kita kata untuk UR di sini, kita boleh menulis d psi dibahagikan dengan cross-sectional area. So, cross-sectional area dia apa? So, cross-sectional area dia adalah jarak ini, iaitu r d theta didarabkan dengan ketinggian 1. So, jadi dia ada r d theta. Dan untuk u theta, maknanya arah ini, okay, ia adalah d psi yang dibahagikan dengan cross-sectional area. So, cross-sectional area dia apa? So, ini adalah dr didarabkan dengan ketinggian 1. So, kita tulis d psi over dr. Sekali lagi, oleh kerana ia bergerak seolah-olah ia berpusing pada counterclockwise, kita letaklah tanda negatif untuk rumus u theta. So, jadi dalam keadaan ini, pelajar telah ada 4 equation yang pada saya begitu mudah untuk dihafal ataupun untuk difahami oleh pelajar. Diharapkan pelajar tidak terkeliru. So, ini adalah Cartesian coordinate. Rumus dia adalah U sama dengan d psi over dy. V sama dengan negatif d psi over dx. Dan ini adalah polar coordinate. UR sama dengan d psi over r d theta. Dan u theta sama juga dengan negatif d psi over dr. Dan perkara ini, streamline ataupun psi sebenarnya, kenapa begitu penting di dalam mathematical calculation ini? Kerana nilai streamline boleh dibuktikan melalui experimental works. So, yang ini saya rasa pelajar pun telah tahu. Sekiranya kita membuat uji kaji, nanti mungkin beberapa semester lagi pelajar akan mengambil kursus projek sarjana muda. So, oleh itu, projek sarjana muda, pelajar boleh membuat simulation ataupun experimental, tetapi sekiranya pelajar membuat simulation, pelajar perlu membuat validation dengan eksperimen. Kerana simulation ini mungkin berlaku kesilapan apabila kita salah memberi takrifan persamaan ataupun equation yang kita gunakan. Oleh itu, untuk pastikan ataupun untuk memastikan equation itu tepat ataupun pemalar constant yang kita gunakan itu mendekati keadaan sebenar, kita kena comparekan dengan experimental work. So, bagaimana streamline ataupun kita nanti psi kita ni kita boleh gunakan di dalam di dalam experimental work. Psi itu sebenarnya adalah garisan ini. Secara eksperimennya, kalau kita letak yang paling mudah, kalau kita ada wind tunnel, kita letak kereta, kita nak tengok
streamline ataupun kita nak tengok resistance yang ada pada kereta, kita akan letak smoke generator. Dan smoke generator itu menyebabkan ia berbentuk seperti ini. Ini smoke lah, asap. So, maksudnya garisan ini, garisan ini kita kata kita kena lukis semula di dalam komputer kita. Dan bagaimana kita nak melukis, kita kena menggunakan idea psi. So, psi ini bermaksud setiap satu garisan ini mempunyai satu nilai psi. Ni psi 1, ni psi 2, so ni psi 3, so ni psi 4. Kita ada banyak psi. So, psi maksudnya equation berkenaan dengan flow pattern sesuatu aliran. So, maknanya aliran bawah, satu flow pattern, aliran atas, satu flow pattern dan seterusnya. So, sekiranya equation kita dengan experimental work adalah sama, bolehlah kita mengatakan bahawa calculation kita telah betul, tidak ada kesilapan. Kemudian barulah kita boleh menggunakan idea simulation kita untuk kita ubah itu dan ini. Kerana apa? Kerana calculation kita telah kita validate kan. Maksudnya kita telah buat validation terhadap experimental work. So ini setelah kita membuat validation dalam eksperimen, kita boleh membuat simulation dan barulah kita boleh mengenal pasti apa yang berlaku. Contohnya sekiranya kita ada kereta dan kita dapati bahawa streamline ataupun molekul udara itu akan bergerak mengikut garisan ini katakan. So and then kita boleh nampak akan berlaku putaran di sini dan sebagainya. Okey, putaran ini mungkin kita kenali sebagai vortex. Kita juga akan belajar vortex. So ni pun vortex. So and then mungkin di sini berbeza warna. Okey. Dia sebenarnya adalah pressure. So, maknanya kita boleh mengira perbezaan pressure dan sebagainya juga dibincangkan sedikit di dalam tajuk ini. So, ini kita kata adalah gambaran awal, gambaran idea asas bagaimana simulation yang lebih kompleks dibuat dan validation dibuat dengan experimental work. Dan di sini saya harap pelajar dapat nampak kenapa, bagaimana Navier-Stokes equation itu memberi idea terhadap pembentukan velocity. Kemudian daripada velocity, kita menggunakan idea psi untuk kita mengira kadar alih yang berlaku. Dan seterusnya, beberapa application yang boleh kita lihat di dalam idea ini. So, ini adalah contoh yang dibuat di makmal. So, ini adalah secara eksperimennya. Kita ada aerofoil di sini. Dan kita ada streamline yang berlaku di sini. Dan kemudian setelah kita validate, kita bolehlah buat simulation di sini. So kalau kita dah validate, kelebihan simulation ini kita katakan, kita tak perlu lagi untuk buat eksperimen banyak kali. Kita terus saja boleh guna simulation, kita boleh ubah angle of attack. So angle of attack maksudnya nilai angle di sini. Mungkin kita boleh ubah had laju dan kita boleh mungkin ubah perkara-perkara yang lain.